Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, seseorang hamba itu dikira terus berada di dalam sembahyang selagi dia berada di dalam masjid dalam keadaan menanti sembahyang dan tidak pula berhadas. Maka bertanyalah seorang A'jami, apakah hadas itu wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, yaitu adanya bunyi. Maksud beliau ialah kentut. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abbad bin Tamim, daripada bapa saudaranya, daripada Nabi SAW. Beliau bersabda, janganlah seseorang itu berhenti bersembahyang sehingga dia mendengar bunyi atau mendapat bau, yakni dari kentutnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Muhammad bin Al-Hanafiyah, daripada Ali bin Abi Talib. Beliau berkata, saya seorang yang selalu keluar air mati. Saya malu bertanya Rasulullah SAW. Kerana itu saya menyuruh Miqdad supaya bertanya. Miqdad pun bertanya beliau SAW. Maka Nabi SAW bersabda, dengan terkeluarnya air mati, seseorang itu perlu berwudu. Syu'bah juga meriwayatkannya daripada Al-A'mash. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Zaid bin Khalid, sesungguhnya dia telah bertanya Uthman bin Affan, aku bertanya, apa katamu jika seseorang itu berjima' tetapi tidak mengeluarkan air mani? Uthman menjawab, dia perlu berwudu seperti wudunya untuk sembahyang dan membasuh zakarnya. Uthman selanjutnya berkata, saya telah mendengarnya daripada Rasulullah SAW. Saya pernah bertanya Ali, Zubair, Talha dan Ubay bin Ka'ab. Mereka juga menyuruh begitu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW telah mengutuskan orang kepada seorang lelaki Ansar. Lelaki itu datang dalam keadaan kepalanya menitiskan air. Melihat keadaannya, Nabi SAW bersabda, barangkali kami telah menyebabkan engkau tergopoh-gapoh. Lelaki itu berkata, ya benar. Terus saja Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau dalam keadaan tergesa-gesa atau tertahan, yakni tidak mengeluarkan mani, maka engkau perlu berwudu. Engkau hanya perlu berwudu. Wahab menjadi mutabi' kepadanya. Katanya, Syu'bah telah meriwayatkan kepada kami. Abu Abdullah berkata, Gundar dan Yahya tidak menyebutkan daripada Syu'bah al-wudu, yakni mereka berdua meriwayatkan daripada Syu'bah tanpa beliau menyebutkan perkataan wudu. Semua hadis-hadis yang kita baca hari ini adalah di bawah tajuk yang tersebut. Sebelum itulah, itu pada muka surat 142 berkait dengan hal itu lagi. Di bawah tajuk ini Imam Bukhari menyatakan pendapatnya dan mazhabnya, yaitu man lam yara, babu man lam yara al-wudu illa min al-makhrajain min al-qubul wad-dubur. Yaitu orang yang berpendapat tidak perlu berwudu, mana tidak terbatal air sembahyang, melainkan kerana keluar sesuatu daripada dua jalan, yaitu qubul dan dubur. Hak tu saja. Baru ni kita sudah bincang panjang tajuk dia tu saja, bincang minggu lepas. Hadis-hadis Imam Bukhari buat mari hari ni sebenarnya untuk membuktikan apa hak dia kata tu, di dalam tajuk tu, membuktikan kebenaran pendapatnya.
Orang lain tak setuju, itu cerita dia lah. Tak apalah, masing-masing pendapat. Seperti kita sudah bincang dah baru ni, mengikut Imam Bukhari-nya, yang membatalkan air sembahyang hak mana berkait dengan apa yang keluar daripada tubuh manusia, tak kira hak lain. Berkait dengan hak keluar daripada tubuh manusia. Banyaklah yang keluar daripada tubuh manusia ni kan. Antaranya air ludah keluar, hingus, kahak, apa ni, air mata, tu hak keluar daripada tubuh manusia. Air kencing, najis. Begitu juga kalau darah boleh keluar juga melalui hidung, ataupun kalau luka melalui mana-mana bahagian tubuh boleh keluar. Itulah yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari. Hak mana-mana yang keluar, yang tubik daripada tubuh kita ni, tak ada bagi dia lah, tak ada yang membatalkan air sembahyang selain daripada yang keluar melalui qubul dan dubur, melalui jalan hadapan ataupun melalui jalan belakang. Lelaki atau perempuan tak kira. Itu saja. Itu pun baru ni kita sudah bahas dah, bincang dah. Itu pun yang keluar secara normal. Yang biasa keluar, mengikut jalan tu apa yang keluar sepatutnya, dan keluar itu mengikut apa ni, secara normal, bukan dengan sakit. Kalau dalam keadaan sakit, melalui jalan tu pun tidak membatalkan juga air sembahyang. Melalui dua jalan tu pun tidak membatalkan air sembahyang. Mengikut dia. Dan yang sependapat dengan dia baru ni kita sudah sebut dah, iaitu Daud Zahiri dan juga Imam Malik berpendapat begitu. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan hak keluar jalan tu juga, tapi sama ada hak biasa ke atau tidak biasa, semuanya membatalkan wudu. Batu ke, batu karang lah, kita kata batu tu keluar, batal juga air sembahyang mengikut Syafi'i. Imam Ahmad pun begitu juga, batal air sembahyang. Asalkan keluar melalui salah satu daripada dua jalan itu, tak kira apa ni, secara normal ke ataupun tidak, sakit ke atau tidak sakit ke, biasa keluar ke atau tidak biasa keluar ke, darah tidak biasa keluar, melalui zakar misalnya kita kata, tapi kalau keluar batal, mengikut Syafi'i, Ahmad dan lain-lain lagi. Tapi Imam Bukhari, Imam Malik kata tak. Kalau darah keluar, batu keluar, ataupun apa-apa lagi yang lain, telur keluar misalnya, katakanlah telur tu mah kau ikut dalam gapo-gapo kau, tak cara lah sepada lah cerita dongeng zaman itu kan, cerita sastera tu telur mak, tak secara lah, tak batal. Cara biasa kalau tidak biasa tak batal. Itulah pendapat Imam Bukhari. Tu dia nak ayatnya. Lepas tu dia mari hak kemudian tu nak royak banyak lagi perkara-perkara lain hak khilaf ulama. Minggu lepas kita sudah sebut dah. Sebab ada mazhab yang kata, secara ringkasnya, yang kata kalau suka derah dalam sembahyang pun batal juga air sembahyang. Imam Bukhari tolak belakang. Dak. Suka dia, suka ni pun tubik daripada tubuh kita juga. Suka. Daripada tubuh kita juga. Tapi ada kau tu batal sembahyang? Tak. Tapi Imam Abu Hanifah kata batal sembahyang. Air sembahyang baru ni. Batal sembahyang, tu semua kata batal sembahyang. Sekat batal sembahyang. Tapi air sembahyang, jumhur ulama mengatakan tidak batal. Tapi Imam Abu Hanifah kata batal pakai air sembahyang. Imam Bukhari tolak dah baru ni dalam tajuk ni. Tu tak batal, dia kata. Lepas tu kalau orang kacik kuku, setelah ambil air sembahyang dia kacik kuku, ataupun potong rambut, gunting kau, batal kan tidak? Ada yang kata batal. Imam Bukhari kata dok. Jadi rambut, kuku apa yang keluar daripada tubuh kita juga kan, itu dia nak tegas. Tapi tu tak batal. Kalau kita kerak tu pun tak batal. Begitu juga kalau pakai khuf, bila pecah khuf itu, adakah batal air sembahyang? Mengikut Syafi'i kata batal, Bukhari kata tak batal. Hak tu pun yang keluar daripada tubuh kita juga kita pakai, lepas tu kita pecah, tak batal kata dia.